Ustaz minta tolong jawab sebab saya jeng bila kena tanya soalan macam ni. Kenapa manusia perlu diseksa di akhirat sehingga merana kesakitan? Padahal kekafiran atau dosa manusia itu pada hakikatnya bukanlah kemahuan mereka. Ini ke dipanggil Tuhan Maha Penyayang dan Maha Adil? Kenapa manusia perlu diseksa? Kenapa pula manusia sekarang ni seksa Trisha dengar betul-betul. Seksa tu baik ke tak baik? Tu kita fikir. Seksa, diseksa, terseksa, ianya perkara baik atau tidak? Kita kata ianya perkara tak baik. Tak elok lah seksa-seksa ni. Benda yang tak baik, benda yang tak elok, itulah seksa. Soalannya, Trisha, soalannya, siapa yang kata tak baik tu? Siapa yang menentukan? Kita bukan tentukan neraka lagi, kita tentukan seksa dulu. Penyeksaan tu satu benda yang tak elok, tak baik, kan? Penyeksaan, seksa tu, siapa yang tentukan seksa tu baik atau tidak? Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Allah tentukan seksa tu tak elok, seksa tu benda yang tak menyenangkan. Siapa yang tentukan? Allah yang tentukan. Dan Allah juga boleh je tentukan seksa tu benda yang baik. Seksa adalah perkara yang menyenangkan, boleh je. Allah cipta kita, Allah cipta alam, dan Allah letak peraturan, yang mana peraturan tu tak ada, Allah sendiri yang letak. Bila Allah letak peraturan, Allah letak mengikut kehendak Allah. Antara yang Allah letak, seksa tu perkara yang memeritkan. Sedangkan sebelum Allah letak sunnatullah, sebelum Allah letak seksa tu memedihkan, memeritkan benda yang tak elok, tak, sebelum tu seksa dia tak ada. Dia elok pun tidak, tak elok pun tidak. Bakar orang, bakar dengan api, ambil bakar api orang, manusia bakar api. Sebelum sebelum semua alam ada, bakar api tu baik pun tidak, bakar orang, bakar api baik pun tidak, tak baik pun tidak, dia tak ada hukum, dia tak ada kat situ. Maka Allah cipta manusia, dan Allah buat peraturan, dan Allah letak, dia panggil sunnatullah. Allah buat logik, kita panggil logik. Allah yang buat logik tu pun Allah yang tentukan. Seksa tu tak elok, benda yang tak seronok, makan seronok, berjalan seronok, panas tu memedihkan, sejuk tu nyaman. Siapa yang tentukan tu? Allah yang tentukan. Faham tak? Allah yang tentukan. Okey. Jadi tak adalah istilah Allah dah tentukan. Hakikatnya Allah tentukan kita kena seksa, siapa-siapa kena seksa. Bukan, dia tak boleh. Bila kita nak bagi contoh, kita contoh yang buruk, kita tak boleh bagi contoh kita. Kita tak boleh bagi contoh kita. Kita kena bagi contoh orang lain. Macam seseorang itu, kita tak boleh kata kalau kita masuk neraka, tak boleh. Contoh kita kena bagi, kita kena kata jika seseorang itu, jangan contoh kita benda buruk. Kalau benda baik, contoh macam kita masuk syurga kan, macam kita masuk neraka, tak boleh. Jadi macam mana? Seseorang dimasukkan ke dalam neraka, neraka tu tak elok. Siapa yang letak kat dalam kepala kita masuk neraka tu tak elok? Allah lah. Sebelum Allah letak masuk neraka tu elok pun tidak, tak elok pun tidak, maka Allah nak tukar pun boleh. Jadi dengar ni buku, buku elok ke tak elok? Buku ni elok ke tak elok? Buku tulis. Sebelum buku ni ada, buku ni nak kata elok pun tak boleh, nak kata tak elok pun tak boleh. Maka kita ciptalah, kita ambil, kita buat kertas, kita buat buku, kita kerat dia. Nak kira kertas tu sakit, kita kerat dia. Kita lapik, tindih dia. Dan kita kata ianya baik. Buku ni baik. Mudah. Kita yang tentu ianya baik. Lepas tu kita buat.
Sedangkan sebelum dia ni, buku ni ada, dia baik pun tidak, tak baik. Baik tak kalau kertas keping besar dinding, kertas keping. Kita kata tak baik sebab nak bawa pergi sekolah macam mana? Nak bawa pergi sekolah macam mana? Kertas dia besar dinding. Budak-budak tu yang darjah 1 nak bawa pergi sekolah macam mana? Kertas besar tu tak baik. Sedangkan kertas besar tu baik aja. Kita yang kata tak baik. Kita yang tentukan ianya tak elok. Yang elok macam ni. Sedangkan elok tu main kerat-kerat ni, sakit kertas ni. Kita yang kata baik, kita yang tentukan. Sedangkan kertas besar mana pun okey. Kemudian kita tentukan, kalau ikut akal kita, kalau macam ni baru nama cerdik, baru senang, baru baik, baru bagus. Kita yang letak. Maka suka hati kita lah nak letak. Maka tak timbul lah kita ni zalim kerana telah memotong-motong kertas menjadi kecil dan bertindih-tindih. Lemah dia besar dinding. Kita kata besar dinding tak bagus. Kita kata besar dinding tak bagus. Kita yang letak ianya tak bagus. Jadi dia tak timbul lah kita ni zalim kerana buat buku. Zalim lah kita potong dia. Kerat dia. Tak timbul soalan tu. Baik. Jadi bagi Allah semua baik. Nisbah kemudian kita, nisbah kita yang Allah letakkan, yang ni buruk, yang ni sakit, yang ni tak, Allah yang letak kat situ. Jadi tak timbul soalan sebenarnya. Tak timbul soalan. Kalau kita boleh kata kita ni zalim kerana kita buat buku, kerana kertas itu bertindih-tindih. Kesian dia dan kita telah potong dia. Tak, kita tak zalim pun. Malah kita bagus, adil. Kerana inilah buku yang memudahkan. Adil buat buku. Bukan kertas keping besar dinding. Macam mana budak nak bawa pergi sekolah. Inilah adil. Kita kata adil sedangkan kita tengok dia potong. Tengok. Jadi poinnya di sini, tentukan baik buruk tu pun Allah yang tentukan. Ini baik, ini buruk. Allah yang tentukan ini adalah baik, ini adalah buruk. Jadi boleh tak kalau awal-awal lagi Allah tentukan berzina tu bagus? Boleh. Tapi Allah dah tentukan berzina tu tak bagus. Maknanya sebelum zina tu ada, zina tu bagus pun tidak, tak bagus pun tidak. Allah pun kata zina tu tak bagus. Maka jadilah peraturan hidup kita. Jadi soalan dia kata, kenapa manusia perlu diseksa? Allah seksa. Kenapa kertas ni perlu dikerat? Dia tanya kita. Okey? Sehingga merana kesakitan. Padahal dia kata kekafiran dan dosa manusia itu hakikatnya bukanlah kemahuan mereka. Bukan kemahuan dia nak kena potong. Kenapa kita potong dan kita kata ianya bagus? Ini dipanggil Tuhan Maha Penyayang, Maha Adil. Maha Penyayang lah ni. Nampak tak? Kalau tak penyayang, dia bagi kertas budak bawa pergi sekolah, kertas besar dinding. Budak tu kena pikul kertas panjang macam manalah, komot terkoyak-koyak. Itu nama tak penyayang. Tapi kalau kerat-kerat macam ni, nama dia penyayang. Nampak tak? Faham tak? Jadi kita dari nisbah kita kata sayang itu, yang itulah yang kita faham sayang lah. Sedangkan sayang itu yang kita faham itu Allah telah tentukan. Itulah maksud sayang. Dan sayang tu bagus. Allah yang tentukan sayang tu bagus. Dan boleh je Allah nak tentukan sayang tu tak bagus. Peraturan tu Allah letak, maka tak tertakluk pada Allah. Kita buat buku ni, maka tak tertakluk kita ni zalim kerana telah potong-potong kertas. Sebab ini adalah adil. Inilah dia adil. Gitulah. Dan kita ni, Allah itu, kita ni hamba, Allah ni owner, tuan punya kita. Suka hati kita lah nak buat buku besar ni ke besar mana pun. Jadi terpulang pada Allah, kehendak Allah, nak buat macam mana pun. Walaupun kalau nak tahu buku ni, kalau boleh bercakap, saya seorang buku, saya sebuah buku, dia akan marah. Dia akan marah lah. Dia akan tak puas hati dengan manusia yang kerat-kerat dia. Sedangkan dia besar, dia tak puas hati. Dia kata tuan yang buat dia ni, yang kerat-kerat salah, zalim. Sedangkan hakikatnya adakah zalim? Adakah zalim kita buat ni? Kalau saya sebuah buku, dia akan kata kita ni zalim. Lepas tu dah lah kita kerat-kerat dia, kita tindih dia, lemah, dah kerat tu sakit. Lepas tu pula kita ambil jarum tajam, kita tonyoh sampai tulis macam-macam.
Lepas tu kita padam, tonyoh, padam, tonyoh. Kadang-kadang kita koyak, perap. Koyak bagi nombor telefon kat orang. Koyak itu. Zalimnya dia kata kita. Hakikatnya adakah kita zalim? Tak. Inilah adil. Yang zalim tu yang besar. Aku potong-potong kau lah zalim. Nisbah sisi manusia kita yang pembuat, kita kata inilah adil. Ataupun bahasa yang suka hati aku lah. Kertas tu engkau, aku punya. Aku pergi ambil pokok, aku pergi proses, aku buat semua. Kertas, wahai kertas, engkau tu aku punya. Aku tuan, suka hati aku nak bakar engkau ke nak buat apa. Tak ada zalim-zalim. Sebab engkau jadi pun aku buat. Engkau tu maksud engkau kertas. Daripada engkau duduk kat pokok, aku ambil, aku proses. Engkau jadi tu sebab aku buat. Jadi tak ada timbul aku ni nak musnahkan engkau, aku nak bakar engkau. Sebab apa? Okey, di satu pulau ada jumpa dia nak hidupkan api. Tengok-tengok adalah kertas. Kertas ke surat khabar ke kertas. Dia pun bawa api, akhir sekali dia buat gitu kan. Tu akhir sekali payah nak menyala, dia ambil kertas, dia bakar. Oh yes. Bakar kertas itu adalah yang terbaik sebab dia memerlukan, kan? Tapi kertas tu kata zalimnya. Jadi nisbah kita mencipta buku adalah kita sangat adil, atau bahasa lagi tu, suka hati kita lah nak buat sebab kita punya. Dan tak timbul soal zalim ataupun adil. Sebab kita punya, suka hati kita. Orang lain tak boleh kata zalim kau buat buku besar ni, patut buat besar lagi. Patut buat kecil lagi. Orang tak boleh cakap ini aku punya, suka hati aku. Tak timbul soal zalim atau tidak sebab ni aku punya. Begitu juga kita ni Allah punya. Maka tak timbul zalim, tak timbul pun. Nisbah Allah. Nisbah kita, nisbah buku, kita kata macam-macam. Sebab kita tu maksud apa ni? Ketan kata macam-macam. Dia maki kerat dia. Dia marah sebab tak boleh nak menyawa, berhimpit-himpit. Dia marah duk cocok-cocok dia dengan jarum pen. Macam-macam dia cakap. Tapi kenapa ni? Sebab namanya buku tak sedar diri. Buku ni tak sedar diri. Engkau tahu tak? Engkau boleh duduk dalam poket aku sebab aku buat engkau. Engkau tahu tak? Engkau boleh sejuk aku buat macam ni. Sebab aku yang buat engkau, sebab tu kau boleh sejuk, kau dapat nikmat sejuk. Tiba-tiba wahai buku, engkau tak sedar diri, engkau cakap aku gitu gini. Macam itulah makhluk manusia. Wahai makhluk, macam-macam dah Allah bagi. Lepas tu engkau boleh cakap begitu, kau tak sedar diri. Wahai makhluk, engkau adalah hamba. Hamba ni totally ada tuan. Tuan tu nak buat apa kat engkau pun tak boleh persoal. Malah kau ada pun dia buat. Jadi kalau nak musnahkan kau, tak ada masalah langsung. Sebab dia yang buat. Maka dia nak musnahkan pun tak timbul soal zalim ataupun tidak. Tapi kalau kita yang tak sedar diri, kita kata kenapa itu Allah, kenapa itu, kenapa. Macam buku tadi. Saya sebuah buku. Kita kata macam-macam dekat tuan kita. Hakikatnya kita kata inilah yang terbaik. Hakikatnya kita kata ini adalah sisi aku, suka hati aku lah nak buat apa sebab ia terbaik bagi aku. Kita kata gitu. Tapi dia kata macam-macam. Jadi ini ke dipanggil Tuhan Maha Penyayang? Tak ke penyayang macam ni? Di sisi Tuhan itulah penyayang. Itulah. Malah penyayang tu pun Allah yang tentukan macam ni penyayang, macam ni tak penyayang. Penyayang bagus. Allah yang tentukan segala. Jadi jangan tengok Tuhan dari sisi kita. Tengok Tuhan dari sisi kita, semualah kita persoal. Kalau nak persoal macam tadi kenapa baby yang umur 6 bulan mati kena cekik dengan bapak tiri? Siapa yang mati kan? Okeylah, itu orang bunuh, tak apa, kita gini. Baby umur 6 bulan kena penyakit kanser. Senang cerita. Kalau cekik tadi orang buat, dia kata-kata kan, kita boleh corner balik, tak apa, kita gini. Baby 6 bulan penyakit kanser. Lepas tu mati, sebelum mati terseksa lagi 2 tahun. Baru mati. Tak ke kita nampak tu? Apa? Tak adil ke? Tak kasih sayang ke? Kita nak kata apa tu? Kita nampak neraka je nanti. Kita tak nampak yang berlaku sekarang. Orang baik kena bunuh. Orang jahat hidup sampai beratus tahun. Orang adil tak boleh jadi pemerintah. Orang zalim jadi pemerintah. Depan mata berlaku. Habis tu macam mana tu?
Orang baik penyakit macam-macam. Orang jahat tak ada penyakit. Tip-top kesihatan dia. Nak kata apa? Ada nak kata zalim? Nak kata macam ni ke Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang? Sebab kita nampak syurga neraka, sebenarnya banyak lagi bab lain. Kaya raya, Allah kan yang bagi, kan Tuhan yang bagi kaya kan? Kenapa dia ni beribadah tapi miskin? Yang tu tak sembah Tuhan, kaya raya. Sembah berhala, kaya raya. Macam ni ke Tuhan yang Maha Penyayang yang sembah dia? Tak ada. Dia tak ada cerita tengok sisi Tuhan, tidak. Dia kuasa mutlak, kehendak mutlak dan kekuasaan mutlak, dan ilmunya juga mutlak. Bila sebut mutlak, dia tak terkait dengan sisi kita. Kita je pandang gitu, sedangkan ianya tidak begitu.